Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung muka surah 45 kitab Jawi. Ayat pada malam ni ayat ke-177 surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyina wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahu azim. Kita baca terjemah ni dan tak terjemah. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat dalam solat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengejarnya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya mereka itulah orang-orang yang benar, beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Di sini dia sebut, artinya tidaklah yang dikatakan kebaikan bir yang menjadikan kamu jadi abrar, bahawa menghadapkan kamu akan muka arah ke timur dan ke barat, tetapi dikatakan bir itu adalah orang yang pertama dasar ayat ni, yakni man amana billah, beriman sempurna terhadap kepada Allah, terhadap hari akhirat, terhadap malaikat, terhadap kitab Quran, dan terhadap nabi-nabi. Pertama sekali yang dikatakan kebaikan itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ni saya nak letak 5 aja. Nah, sebab saya dah tanya Tok Guru kata betul. Nah, kalau kita tanam ke 5 perkara ni dalam jiwa kita, insya-Allah akidah tak rosak. Pertama, kita meyakini Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Dalil Quran, start awal Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi.
Maha suci Allah. Makna maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Makna maha suci Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Yang pertama kesempurnaan, dan kita wajib kena meyakini Allah juga sempurna daripada sifat kekurangan. Yang kurang, yang lemah kita. Sebab Allah sebut dalam Quran An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku cipta manusia ni ada saja kekurangan. Boleh tani, lebih tani, kurang tani. Tak ada manusia di atas muka bumi yang hebat segala-galanya dalam semua bidang, tak ada. Dia boleh tani, dia kurang tani. Tiada. Nah, macam itulah seterusnya. Kemudian dah dua tu, kita meyakini Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Kedua, tidak ada sifat kekurangan. Yang ketiga, yang selalu saya sebut, kita wajib meyakini Allah itu adalah pencipta alam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. As-Sajdah surah ke-32 ayat 4. Allah mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Itu dalil Allah ni pencipta alam. Yang kedua, pemilik alam. Alam ni, langit bumi termasuk kita. Kita ni milik Allah. Mana dalil? Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebut dengan jelas, segalanya milik Allah, apa yang ada di langit dan juga di bumi. Saya semalam, patutlah mereka duk tengok saya lama, terlajak semalam kuliah panjang. Duk besok pukul 9 berhenti. Tu saya tengok, oi, malam ni bukan pukul 9 ni. Nah, 8.40 nak berhenti ya. Dia tak boleh lama-lama. Kan? Tapi tak apalah, bulan lepas tak main kan. Kalau lajak sikit pun boleh. Macam tak pernah angguk apa. Tak suka tu. Allah itu pemilik alam. Sebab tu bila kita ni ada orang meninggal dunia, apa kita sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu ayat Quran Muslimat Al-Baqarah 156. Nah, bila orang habaq, ustaz, sahabat kita jatuh motor, inna lillahi, dia tak mati ustaz. Tapi kita nak cerita ni, kita ni milik Allah, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Bukan kira dia mati ke apa kan. Asalkan timpa musibah, inna lillahi, kita milik Allah. Saya hilang dompet saya, inna lillahi. Boleh tak tu? Belah kira ni tak pernah angguk kan. Tukar kemah lah ke apa. Tu tak boleh tak main lama-lama, dia jadi macam tu. Dia kena main bulan-bulan. Minta maaf lah, saya sedialah ni cukup terlalu padat lah tuan-tuan. Tu bukan sini lah, tempat lain pun macam tu juga. Nah, kadang-kadang ada malam yang saya ada dialog start program kerajaan ke apa ke. Baik, Allah itu pemilik. Ingat, apa yang ada kat kita pun bukan milik kita. Tidak. Yang kelima, Allah itu pentadbir alam. Jadi kita tak payah sombong lah. Dari Quran Ar-Rahman surah 55 ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Aku ni, kata Allah, setiap waktu di dalam urusan mentadbir alam ini. Menghidup, mematikan, mencipta, bagi rezeki, penaik orang ni, peturun orang tu. Tu mau dia tuan-tuan. Nah, hari ni kita orang panggil kita bergelar yang berhormat. Pergi mana-mana kan. Dulu ustaz dah. Lah ni tuan-tuan kena tambah sikit, YB ustaz. Habis penggal ni, bila dah tak jadi wakil rakyat, orang panggil ustaz dah lah. Tak tahu lah kita tu. Bukan hebat pun. Nah, dia yang duk takbir kehidupan kita. Hari ni ada orang susah, satu hari dia senang. Ada seorang ni dia cukup senang, alhamdulillah, projek ratus juta. Hari ni dia jadi susah. Kerja apa? Kerja dia, jangan sombong. Hari ni kita dapat kuasa memerintah negeri, memerintah negara, jangan sombong. Tak ada kerajaan yang akan kekal di atas muka bumi. Ali Imran 26.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan dengar. Dia sebut je lah. Tak tengok tafsir tak apa dah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kendaki. Dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kendaki. Dengar tu Pak Ji. Hari ni Pak Ji jadi Menteri Besar. Lepas ni giliran saya pula. Macam itulah, kan? Dan Engkaulah, dan daripada siapakah? Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kendaki. Hari ni kita disanjung, disanjung, dipuja, dipuji meleleh. Dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kendaki. Lepas itu satu hari berlaku sesuatu yang tak kena cara yang Allah kendaki, kita jadi manusia yang hina. Jadi tak payah sombong. Dalam kekuasaan Engkau lah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi yang kelima, bila sebut tentang ketuhanan, yang saya tanya Tok Guru yang tadi lah, yang kelimanya ialah Allah itu pentadbir alam ini. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang Allah rencanakan terhadap kita. Boleh tahu tak? Tak tahu kan? Hari ni nak jadi apa tak? Esok nak jadi apa? Saya pun tak sangka ni nak jadi macam ni. Bermula kerjaya sebagai guru, kemudian sebagai banker, kemudian sebagai pendakwah, kemudian sebagai wakil rakyat. Lepas ni kita tak tahu. Mungkin Menteri Besar pula kan? Mungkin. Jangan abang ada tu nak marah pula. 17 bulan ni kita jumpa lah. Baik. Ini cerita macam tu. Itu beriman pada Allah. Beriman sempurna kepada Allah, terhadap hari akhirat. Ni lagi satu tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu benar-benar beriman dengan hari akhirat? Dia senang ya. Tuan-tuan tengok amalan dia. Baik contoh, kalau dia sanggup menzalimi orang, sanggup rampas harta orang, sanggup buat benda-benda yang bercanggah dengan syariat Islam, dia tak beriman dengan hari akhirat. Kalau kita dah percaya ada hari akhirat, takkan kita nak buat sesuatu yang akan menyebabkan sengsara kehidupan kita di negeri akhirat. Contoh kan, puak-puak munafik. Puak-puak munafik setelah perang Badar, Islam mendapat kemenangan, dapat banyak harta rampasan ghanimah. Di antaranya permaidani cukup cantik, sebuah permaidani merah. Lalu apabila dicek, permaidani itu hilang daripada dalam simpanan, hilang. Mereka tuduh mesti kerja Muhammad. Nah, nak cerita ni beriman dengan hari akhirat. Sebab ayat ni nak ajak kita, maka nabiyyin ayyaqula wa may yaqul ya'ti bima qala yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baik. Tengok ni. Wa maka, tu bahasa baca tak apa nak kena, tak ada wa ma. Ma tak. Wa maka lin nabiyyin ayyaqula wa may yaqul ya'ti bima qala yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah turun ayat ni tuan-tuan kerana mempertahankan kekasih dia. Ayat ni kalau tak silap saya dalam tafsir Profesor Mahmud Yunus ni ada tafsiran muka surat 95 pun kalau tak salah saya. Alhamdulillah tu muka surat 95 Allah sebut, dan tidaklah seorang nabi itu berlaku khianat
terhadap harta rampasan. Sesiapa yang mengkhianati, tak kiralah apa bentuk amanah yang dipikul, maka dia akan datang pada hari akhirat dengan barang yang dikhianatinya. Allah sebut akhirat. Tuan-tuan tengok tafsiran. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara. Ini tafsiran, bukan terjemahan. Supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya, dan sekali-kali jangan berlaku curang. Kerana meskipun ia akan terlepas dari hukuman dunia, ia tiada akan terlepas dari hukuman di akhirat. Kalau kita percaya adanya negeri akhirat, adanya soal siasat, pertimbangan terhadap dosa pahala kita di negeri akhirat, kita tak buat, tuan-tuan. Kalau pemimpin, dia wajib kena amanah. Bukan pemimpin lah, apa juga amanah yang kita pikul, wajib kena tunai dengan sebaiknya. La imana liman la amanata lahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makna Nabi sebut tak ada iman orang yang mengkhianati amanah yang diamanahkan kepadanya. Jadi kalau kita beriman dengan hari akhirat, jangan buat benda-benda yang akan menyebabkan kita akan dipertanggungjawab di akhirat. Kita songlap di dunia, dia sebut orang yang songlap itu akan datang di akhirat dengan barang yang dia songlap. Sakau bukan songlap, sakau. Boleh tak tu? Belah kanan, boleh. Boleh no? 2 bulan dah tak main. Jadi hari akhirat ni kena percaya betul. Nah, apa yang kita buat, kita akan dipertanggungjawab di negeri akhirat. Di dunia mungkin kita terlepas, sakau sana sakau sini, sehingga kan ada hakim-hakim yang dibeli. Tu dia, hakim kena beli. Sebab tu tuan-tuan jumpa pergi tengok muka hakim. Tak maaf lah kalau ada hakim sini Contoh, sebab saya berkawan dengan hakim. Kalau hakim pensi tak apalah, hakim yang kerja, tak maaf. Hakim ni mana pernah senyum kat orang? Saya tanya dia, awak muka tak senyum tu? Senyum orang beli kita. Tu muka dia ketat. Muka apa? 14 orang panggil. Senyumnya orang beli kita. Mana mereka tak boleh nak beramah dengan orang. Bagus juga kan. Jadi nampak dia serius. Walhal dia tak serius tak mana pun, tapi dia nak jaga kan. Akhirnya dia pun berhenti awal. Pasal apa? Tak boleh pergi haprak. Banyak gangguan. Banyak gangguan dalam kita nak menetapkan sesuatu hukum. Payah. Lebih baik aku berhenti. Contoh. Jadi itu kadang-kadang hakim kena beli. Selamat di dunia. Sakau sana, bunuh orang pun terlepas lagi. Saya ingat satu kes yang dikendali oleh mendiang kapal Sing. Dia ni memang didakwa membunuh, tapi bijaknya kapal Sing, dia bebas, tuan-tuan, didapati tidak bersalah. Sonoknya keluarga dia. Walhal kita duk baca-baca semua orang tadi memang dia bunuh. Tak apalah, betul ke tak? Itu kebijaksanaan yang ada pada mendiang. Kalaulah sungguh dia memang bunuh orang, dia takkan terlepas, tuan-tuan, di akhirat. Jadi kita kena yakin ada negeri akhirat kan. Ayat apa dalam surah Al-Baqarah? Wa bil akhirati hum yuqinun. Negeri akhirat mereka cukup yakin. Jadi kita ni bukan selesai di dunia saja, kita ada tempat kedua yang kekal abadi, akhirat. Kemudian terhadap malaikat, yang ni kena beriman kan. Tuan-tuan percayalah ada malaikat. Ya. Puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Cimping, 3 geng Abu ni bincang nak buat apa, tindakan apa terhadap Muhammad. Iblis dia boleh menyerupai manusia kan. Dia kata saya cadangkan bunuh yang Muhammad ni.
Ni nak kait dengan malaikat sekali lagi. Tak kira dah lah ayat Quran. Kan dia cakap kosong. Dalam surah apa? Al-Anfal, surah ke-8 ayat 30. Sebagai ulama kata inilah cadangan iblis. Bunuh Muhammad. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-Anfal surah ke-8 ayat 30. Dan ingatlah ketika mana mereka merancang. Pertama apa? Nak tangkap dan memenjarakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cadangan. Yang kedua, kita bunuh dia sudah. Dan seterusnya. Jadi bila berlaku perang Badar, tuan-tuan, kita dengar tok guru abang, pertempuran di antara 313 orang Islam yang beriman berhadapan dengan 1000 tentera musyrikin. Iblis dia main peranan. Duduk tengah perang tu, kata macam tu lah, dia lari. Pasal apa? Dia nampak malaikat. Malaikat turun bantu. Nak tahu surah dia Ali Imran, bermula ayat 123 sampai 125. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Itu ayat 123. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menolong kamu Muhammad di dalam perang Badar, di mana ketika itu kamu lemah sebab jumlah tentera Islam 313. Tapi kamu dapat kemenangan dengan pertolongan ayat 124, 3,000 malaikat. Tak? Kemudian ditambah lagi jadi 5,000. Iblis tengok lari sampai terberak, tolong dia kain apa? Puak-puak musyrikin kata tok guru cerita macam itulah yang saya ingat. Hang juga cadang ni, perang main bunuh Muhammad, yang hang lari lah. Dia kata, hampa tak tahu apa yang aku tahu. Malaikat. Tentera Allah, malaikat. Tadi kena percaya. Malaikat tak boleh menyerupai binatang. Cuba tanya Ustaz lain. Hanya manusia saja. Iblis mungkin boleh lah kot. Kau ni duduk puja. Baru ni balik tuan-tuan, tengah malam, kereta depan tu dia macam belok. Dia elok apa tu, belakang dia motor tu pun belok juga. Saya pun belok. Rupanya tu dia ulak sawah punya besar. Tak sungguh sama lebar dengan jalan tu. Sebab tempat saya tu ada kelapa sawit, biasalah. Setengah orang cerita pernah tengok tudung selah punya besar. Ulang. Tak tahulah ulang betul ke iblis kan. Tapi saya tak langgar lah. Kita nak bunuh dia buat apa? Dia tak? Dia bukan nak main kacau kita. Kita ni tuan-tuan dengan haiwan ni pun kena ada rasa simpati. Kalau dia tidak membahayakan kita, tak payah duduk kacau dia. Faham? Kita apa-apa sikit nak bunuh, tak payah bunuh. Saya nyamuk ketik saya pun biar-biar kat dia. Kok dia sedut keluar darah-darah apa, COVID ke mana tahu. Jangan main tambah COVID kat aku sudah. Ni kita tampak nyamuk sampai kawan tu tak ada nak mengucap 2 kalimah syahadah. Punya zalim. Ya Allah. Habaq dia ni aku nak tampak mengucap tu. Saya jarang bunuh binatang tuan-tuan. Elak sungguh tak mau bunuh binatang. Ulang masuk orang saya. Saya halau betul, saya tak bunuh. Baik. Malaikat lah. Malaikat dah. Tentera Allah. Terhadap kitab Quran. Beriman dengan Quran. Quran yang Allah sebut untuk apa? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Siapa nak cuba jawab muslimat? RM1. Jawab tepat, minta dengan Tuan Imam.
Pak Haji kata kena mengena apa dengan aku. Pertama, kerana manusia ni jahil. Ilmu yang ada kepada manusia ni tak mantap. Allah sendiri sebut, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-Isra di pertengahan ayat 85. Dan tidaklah kami, kata Allah, bagi ilmu pada manusia kecuali sedikit. Tapi manusia ni bila dia berjaya buat sesuatu, dia rasa dia pandai. Jiran saya, tuan-tuan, dia beli kereta canggih, tuan-tuan, tak ada enjin, tak ada exhaust, bunyi mana. Kata sampai, ish, tu sah dah kawan yang cipta tu masa dia hebat kan. Tuan-tuan, siapa yang cipta dia pula? Cuba tanya. Allah lagi hebat lah. Tu Allah ajar lah tu. Tuan-tuan ingat, kalau Allah tak ajar kita, kita reti lah. Kalau Allah tak anugerah kat saya daya ingatan kuat, saya boleh ingat kan surah ke berapa muka surat ni tadi, muka surat 95 kan. Tapi manusia macam tu, bila dia dapat sesuatu kejayaan, dia suka lupa diri. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tu dalil dia, surah ke-16, surah An-Nahl ayat 53. Allah sebut apa, tuan-tuan? Segala nikmat yang kamu kecapi itu datang dariku, kurniaan dariku, dia bagi. Ingatlah, dia bagi, dia boleh tarik balik tau. Ramai saya tengok, tuan-tuan, hafal Quran, hari ni tak ingat dah. Dulu bangga 30 juzuk, lah tak ada juzuk lah. Inna a'tayna bersangkut. Nah, dia bagi, dia boleh tarik balik. Sadok sombong, itu nikmat daripada dia. Kalau nak kekalkan ayat Quran ni, kena ulang, kena bacakan. Sebab tu saya tak mau hafal Quran. Nah, ingat ayat kita nak berdakwah cukup lah kan. Kita tak dan. Tu pun itu duduk fikir ni, dapat jawatan yang ada, nak boleh mengekalkan amalan-amalan yang sedia ada kan. Kena ejaz hadis masa dah, kena tukar semua dah, tak boleh had dulu dah. Jadual dulu tak boleh lah. Nah. Kena buat pula jadual baru pula. Kan? Alhamdulillah boleh lagi lah, boleh bertahan lagi. Orang kata, ustaz nampak letih. Ya lah, memanglah letih kan. Baru-baru ni Allah uji penduduk Pantai Merdeka. Mula dengan banjir, kemudian dengan ribut. Kami dua belah utara lagi teruk, banjir ketiga ramai dah, gelombang ketiga kan. Mula banjir, habis apa nama bendang tu 30 helung padi dah elok dah, tak ada nak ambil, semua tenggelam. 100,000 tuan-tuan nilai bendang tersebut kalau dapat hasil. Kita pilih ziarah, buat macam mana, dah jadi wakil rakyat, kena turun lah. Ini dia kata tak nampak batang hidung lah. Turun kan, tu ayam sampai kan lebih pada buku lali lah. Duk burung pakai boot lah, boot kan, kasut boot. Duk anduk lintah mai. Aku jam tak kira. Peringat aku berani kan. jam kan. Tu tengok pula ribut, habis rumah. Tentera Allah yang nama angin tu, tuan-tuan, dia boleh angkat bumbung tu sebuah rumah seketui, dia letak salin. Hak satu tu pula, dia angkat bumbung tu, dia letak di rumah jiran. Kira jiran tu memang bumbung ni tak bocor selama-lamanya, sebab ada 2 bumbung. Hampa nak lawan dengan Allah lah. Ustaz, baru dia bagi angin lah, kita tak boleh pergi. Alhamdulillah, nah, ada orang-orang yang bersimpati bantu. Wakil rakyat Pantai Merdeka, alhamdulillah. Yang mana kritikal yang kos tinggi tu dia biayai. Alhamdulillah, siap. Oh, orang kata sedap, tuan-tuan kan. Kata kat kerajaan, kata macam-macam lah. Saya tak kisah, selama mana saya tidak leka, tak buat kerja, saya tak bimbang. Kita buat kerja tu, kita pergi semua, turun semua, ada bunyi lagi.
Rumah kami tak mai. Oh, letih. Aku bukan tak pergi rumah hang, aku tak dapat maklumat. Sebab tu kita wujudkan MKK. Dulu JKK, Jin Kacau Kampung. Kita ganti MKK pula. MKK tak main peranan. Kadang-kadang tu kita nak marah. Kita kata dia marah, saya tak peduli. Elang nombor sapu, kerja pun tak buat. Tak tak? Saya pun kerajaan bagi, duit tuan-tuan bagi kat saya ni. Saya jadi khianat tu kalau saya tak menunaikan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. 2:30 pagi sedap tidur, panggilan ada kebakaran. Tu dia. Duk tengah sedap tidur Pak Jiwi. Mangkit mandi, saya tak erti tak mandi. Macam mana mandi gosok gigi apa kopi. Kalau tidak sedap dia balus saya tu. Nah. Jadi saya nak pesan anak, kalau ada di depan saya yang duk teringin nak jadi wakil rakyat, tak payahlah. Hampa menyesal. Saya tak terhege-hege. Saya tak mau, tapi ini takdir Tuhan. Saya dah jelaskan kepada pucuk pimpinan satu penggal. Lepas ni saya boleh. Saya lebih suka buat kerja dakwah. Nah, tak apalah. Mungkinlah Allah nak bagi ilmu-ilmu baru kat saya, dan saya tak nafi tuan-tuan, banyak ilmu saya dapat. Kan? Alhamdulillah. Jadi kita tahu dah apa ni. Tanah ni apalah, GPS lah, JKR lah, macam-macam. Tanah pun tuan-tuan macam-macam. Tuan tanah. Dulu kita tak peduli, Allah kena ambil tahu. Kan? Tapi kadang-kadang sedih kat tuan-tuan. Tak ada kaitan dengan tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat pun main juga. Berkelahi adik-beradik. Aduh. Aku nak jawab macam mana kat kawan ni tu. Takkan tanggungjawab wakil rakyat kot. Kan, tapi saya jenis saya tak simpan lah. Saya kata yang ni cuba selesailah sendiri. Kan? Semua kita tu payah. Tadi kalau lari, bini lari pula. Main cari lah. Aku juga kena tanggung. Payah tuan-tuan. Jadi tu satu hegi-hegi lah. Aku hampa duk rancang nak jadi wakil rakyat. Tak payah. Kan? Jadi dia kata macam tu. Pasal apa Tuhan turun Quran? Kerana manusia ni jahil. Ilmu manusia tu sikit. Sebab tu Allah nak cerita dalam Quran semua ada yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Apa juga permasalahan mana dalam Quran. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 89, di pertengahan ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Soal pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, perundangan, pemerintahan, soal halal haram, semua dah. Dah dia kacau pula. Logo halal ni memalukan negara pula dah. Itulah hampa bagi ingat kuasa kat mereka. Hampa boleh bayang kalau isu lepas ramai di parlimen. Melayu. Saya kena cakap politik sebab saya orang politik. Maklumlah yang berhormat adu macam mereka. Kotlah ada yang tak tahu. Menang besar 23,691. Papi cari di Kedah aku nombor 2 tinggi. Kan? Kali pertama bertanding di DUN. Dulu bertanding dah Parlimen Sungai Petani, bukan kalah, belum menang. Kalah pun tuan-tuan 23,000 dulu. Mangkuk ayun tu. Bata ustaz lepas ni ambil parlimen pula. Sebab Parlimen Sungai Petani kalah 1,115. Dah bagi orang lain lah, cukup lah. Dun pun aku letih nak jaga parlimen. Luas tuan-tuan. Cukup lah bagi orang muda. InsyaAllah Sungai Petani parlimen insyaAllah kalau kena gaya dapat. Kalah 1,115 undi untuk Pantai Merdeka boleh support Dun, Bakar Arang dan juga Sidam. Nah, insyaAllah lah kalau kena gaya. Sebab kita tak tahu gelombang ni macam mana. Dia kata itulah dulu kalau tak calon Melayu tu. Kedah ni parlimen Sungai Petani lah yang kalah. Paling semua menang. 15 parlimen, 14 menang kan. Bila kalah tu saya susah hati juga lah. Ada nak boleh menang time mereka. Kan?
Bakar arang dengan sidam ni memang payah. Tapi kalau Parti Merdeka Melayu ramai. Berapa puluh persen pengundi di bawah 1,000. Alhamdulillah, ke-7 malam dapat tahu menang lah. Saya kata biar betul ni. Ke-7 malam tahu dah. Borang B14 tu main. Saya mendahului, dia dapat 40, saya dapat 400. Dia dapat 100, saya dapat 600. Maklumlah, calon winnable candidate. Macam itulah lebih kurang kan. Tu bila jadi wakil rakyat, padam muka hang orang tahu. Saya tak tinggal dakwah. Siang saya buat kerja sebagai wakil rakyat, malam saya berdakwah. Rugi tuan-tuan. Rugi takut ilmu kita sikit, kita pergi tinggal pula hilang tu. Tak? Tu cerita tu. Jadi Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Soal halal haram, kita tengok dua-dua nasi. Ni pun nasi, ni pun nasi. Ni pun ayam, ni pun ayam. Nak ambil yang mana? Quran ajak. Sebab tu Quran suruh kita makan yang halal. Untuk kita, depa lantak habis Ustaz. Wa mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Al-Maidah 88. Makanlah apa yang kami rezekikan pada kamu yang halal lagi baik. Dah mereka kata memalukan negara pula. Duk cerita logo halal. Tuan-tuan, Nabi ajak tak? Suruh tinggalkan apa yang meragukan kita. Kita cerita macam ni. Kalau ada halal tu, tak apa, yakin makan lah. Dia lah. Pak Ji lapang sungguh ni. Berapa jam lah tak makan lapang. Lalu-lalu restoran Cina ada logo halal. Mau makan tak? Makan lah. Restoran tu nama Kincing Kuat. Faham? Nama restoran Kincing Kuat. Ada logo halal. Pak Ji nak makan, makan lah. Ni ada seorang mufti pula. Allah, kalut lah dia ni. Dia kata halal lah untuk kalut. Dia kata makan lah. Allah. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Pihak dia surah ke-23 ayat 51 Al-Mu'minun. Kok dia cari tak jumpa. Wahai Rasul, makanlah kamu makanan yang baik-baik, halal, bersih. Dia sebut pula ada pendakwah dia main ajak pula. Kalau orang tu tak semayang, dosa nak makan, bekas tangan dia. Ni jenis bukan peduli ni. Sepatut depa ayat Quran pun tak ingat tuan-tuan. Makan pelik-pelik ni, percayalah otak kita jadi tak clear. Pak Ji pernah try makan tak? Bak kutih. No. Ada logo halal. Saya jangan kata ada logo halal muslimat. Nama kata bunyi Cina tobat lahum, aku tak makan. Sampai lah saya tak makan fish cake, fish ball. Walaupun orang Melayu buat, minta maaf. Kesian kat kawan saya sebab live ni. Syarikat dia nama Ikhwan Industries. Bukan. Ikhwan Food Industries apa? Ikhwan Industries berhad apa? Macam itulah. Dia pun pikir dia dengan GISB pula dah. Dia pun kena dia interrogation, kena soal siasat. Terjam ke? Tapi show dia jawab kat dia. Saya bukan geng GISB. Ikhwan tu kebetulan nama anak saya yang bongsu. Ikhwan Food Industries. Lah ni sales dia menurun tuan-tuan, 50%. Sedangkan dia dah buat tu fishball, fish cake, tapi saya tak makan ya. Memang sedap. Dia kata mampu makan, aku tak boleh pergi walaupun pekerja semua Islam lah. Turun 50%. Siang kat dia. Kena panggil pula soal siasat. Kok ada kaitan dengan GISB. Tapi jawapan dia sempoi tuan-tuan. Kat nak habis dia kata, Ustaz kata balik. Dia kata, tuan, saya tak terlibat dengan GISB ataupun Arkam. Jangan marahlah kalau ada bekas Arkam ni. Dia tuan kena faham. Kalau nak jadi orang Arkam, syarat dia bini 4. Saya bini 1 tuan. Dia pun bangkit balik. Sempoi kawan aku ni. Dia nak rampak tuan-tuan. Dia orang berjaya. Tak mau sebut apa.
Bukan dia bidang ni saja, bidang lain pun dah. Tapi tengok dia pakai habis. Pula mufti pula kita nak makan lah, duk kira apa halal. Uish. Saya ulang sekali lagi ayat tadi, wahai Muhammad, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal soleh. Apa maksudnya? Ayat ni turun di bulan Ramadan, surah ke-23 ayat 51. Apa yang kita makan atau minum ataupun pendapatan kita, kan, dia ada kaitan dengan amalan. Percayalah. Tok Guru kata, bila pendapatan haram, makan pun haram, kita jadi malas untuk beribadah. Payah kita nak beramal. Saya kena tuan-tuan. Cuma segan nak bak kat mufti tu. Dalam rumah saya tu saya memang lapar. Tengok ada roti potong tu lah. Jenis gardenia lah. Mengingat lapar, tak tengok dah cap apa. Siapa beli saya pun tak tahu. Makan lah. Hari tu baca Quran segan. Nak apa tak masuk. Saya kata siapa hanya kuasa pelik. Buka balik tadi aku buka roti, tengok kincing kuat. Patutlah pun. Tapi cuba saya jaga makan sampai hari ni, alhamdulillah. Saya lupa ada duk baca surah duk baca kat ayat Quran kat saya. Habaq surah ke berapa ayat sampai muka surat kalau silap pun dia betul. Tuan-tuan mesti tak percaya noh. Ustaz temberang. Nak suruh saya bersumpah, tak payah sumpah. Insya-Allah. Dia cuba saya makan pelik-pelik. Malas. Baca pun tak betul. Dia ada kaitan. Hak duk goreng kuih tiaw teng, wantan mi. Nampak tak kau dengan Cina? Nampak tak tahu. Aku dulu kerja dengan Cina, aku seorang Melayu. Tahu habis ke semua, kan? Mayang pun tak percaya dah ada kaitan. Tak percaya saya ikut mufti. Jenis mufti Kedah ikut dan ni. Sebab tu dia ada baca khutbah tuan-tuan, ayat yang panjang dia baca sikit. Saya tahu dia tak ingat. Dia tengok video tu kan, mufti Malaysia kan, low class. Dia ni seorang lah, kawan lain. Makan, Tuhan sebut makanan kita ada kaitan dengan amalan kan. Kita set dah telefon ni nak bangkit pukul 5 kan? Bunyi kering terus boleh bangkit. Tu pasal jaga makanan. Kalau jenis tak jaga makanan, bukan kering sampai habis bateri, tak bangkit. Tuan-tuan, muhasabah. Tak payahlah tanya ustaz ni kemas sangat. Sehari cerita lebih-lebih orang kata angkat diri pula. Dalam Quran boleh angkat diri. Hampa tak jumpa, aku jumpa, ustaz tak jumpa. Nak tahu surah apa, ayat berapa, buka surat berapa sini, bayar RM5. Semua nak free mana boleh. Boleh. Tuan-tuan kalau ingat dulu peninju nama Cassius Clay, dia revert to Islam Muhammad Ali. Dia selalu sebut I'm the greatest. Tapi betul tak dia hebat? Dia hebat. Semua lawannya semua tutungin. Ni kita I'm the greatest. Orang pertama kita kena tunggu sekali pengsan 3 tahun. Greatest take minyak Allah. Dalam Quran kata boleh. Kalau betul-betul kita hebat. Nah, boleh. Tak salah. Lepas tu bukan jumpa, duk tengok hadis kan, tak jumpa Quran. Saya tetap cara saya. Biar ada logo halal, kita tak ragu dah. Tidak. Jadi makna Allah turunkan Quran tu supaya nak menjelaskan segala sesuatu. Soal halal, haram, dosa, pahala, jalan menuju ke syurga, jalan menuju ke neraka, semua Allah cerita. Sebab tu kena beriman semua. Tapi ingat, yang kita nak beramal hanya Al-Quran. Mari saya tunjuk bukti bagi orang yang pernah kata Al-Quran tidak relevan. Surah ke-22 ayat 67, muka surat 868, Al-Hajj. Tuan-tuan dengar, likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuh fala yunazi'unaka fil amr
wad'u ila rabbik innaka ala hudan mustaqim. Muka surat 858. Tadi saya kata 858 kan? Dia apa betul? 858 ustaz. Hampa dengar tak? Siapa tak dengar alamat umur panjang. Dia abang saya 858. Saya sebut 858. Betul tuan-tuan. Tu dia 858. Sebab saya jaga makan. Saya bukan nak riak. Lama dah saya dah jaga makanan-makanan. Kalau saya pergi rumah tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan jamu kuih tiaw. Saya tak berhenti makan kuih tiaw. Duk tengok Cina ni. Tapi kalau tak ada apa, aku balas herak. Sekali itu pergi rumah orang kan, dia buat kuih tiaw. Ish, kita pun nak jaga juga kan. Tidak, ambil sikit lah. Awak ustaz, saya ni kenyang. Walhal aku lapang tak kira lah. Jadi kuih tiaw punya pasal pi pula itu ustaz ni kuih tiaw Melayu aku tabuh 3 pinggan. Lapangnya pasal takkan nak tanya Islam kan tak. Dan tu pun kena jaga. Tengok tuan-tuan dengar, Allah menurunkan Quran untuk menyelamatkan kita. Quran ni relevan sepanjang masa. Cuba tuan-tuan dengar. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, maka masuklah syariat-syariat yang lain dan kekallah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman. Pasal apa kita kata tak sesuai? Ini ayat Quran, saya nak bagi dalil hadis. Baru tak cerai. Mereka baca hadis dalil Quran tak baca. Nanti nak kata hebatnya lah. Ulama hadis siapa yang iktiraf mereka ulama hadis dengar dalil hadis. Hak kita kena ikut Quran saja. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ni. Saya nak habaq tu hadis ni nak cari senang jumpa. Jilid pertama Mustika Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri, jilid pertama hadis ke-14, riwayat Ad-Darimi. Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah, kalaulah dengan tidak semena-mena Musa AS muncul di kalangan kamu. Nabi kata duduk dengan Nabi elok-elok, kata Nabi Musa mai. Kamu semua ikut dia, kamu tinggalkan aku. Musa pun ulul azmi. Musa ada Taurat. Kamu sesat dari jalan yang lurus. Kalaulah Musa hidup sezaman denganku, Musa wajib kena ikut aku. Itu Nabi Musa. Pak Haji, lupa dah nama apa orang Pak Haji? Itulah pasal 2 tahun nak main. Nabi Isa. Muslimat dengar Nabi Isa belum wafat Dari Quran Ali Imran 55, An-Nisa 158, Az-Zukhruf 62. Az-Zukhruf 62 itulah beliau akan diturunkan semula. Az-Zukhruf surah ke-43. Kalau tanya puak-puak dia pakai ingat semua tanya saya bab Quran. Insya-Allah. Saya lupa, saya silap pun ada apa betul? Tak sebut 888, dia bab 858. Betul tak? Betul tak bang? Tak angguk pasal dia tak dengar. Kalau angguk pembohong sang. Sebab dia tak angguk, dia gentleman lah. Kan? Nabi Isa belum wafat, 3 dalil. Az-Zukhruf 62, beliau akan diturunkan semula. Itu di antara tanda akan berlakunya kiamat. Kan? Nabi Isa ada apa? Injil. Bila dia turun, dia nak pimpin apa? Kita semua kan. Kalau takdir lah, takdir kan. Dia turun esok. Agak-agak abang dia nak turun di mana? Kulim ke Sungai Petani? Dia kata aku Nabi Isa, aku ada Injil. Nah, kaifa antum? Hari ini hari ke-15 Imam Muslim, jilid pertama juga. Lepas hadis tentang Musa, Nabi Isa. Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum fa amakum. Saya terjemah satu-satu dulu.
bagaimana keadaan kamu, yang umat aku di akhir zaman. Ketika Isa anak Maryam diturunkan semula untuk memimpin mereka. Syukurlah Nabi tak berhenti tentu. Kalau berhenti tentu abang, orang Kristian kita tengok Nabi kami akan pimpin hampa. Nah, fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Ketika itu Isa akan memimpin umatku berpandukan pada Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan duduk sapu mulut Quran tak sesuai, Ustaz. No, Quran sesuai. Isa pun esok dia akan berpandu Quran ni tau. Oh, berpandai lebih benar Isa pula dah. Cakap dah dalil, tak usah takut apa. Cakap lah. Ni live tadi ada orang kutuk TikTok lepas hentam saya rapat tuan-tuan. Aku baca, aku balas balik. Aku tak bagi channel lah ni. Kita kena agresif sikit kan. Dia pun lorat tuan-tuan. 3 hari sudah. Ada satu program di Pantai Merdeka yang dihadiri oleh orang Eropah. Saya pun tak sangka diminta supaya bercakap welcoming speech. Jadi saya bercakap lah orang putih. Tak ada teks. Maklumlah wakil rakyat kan. Oh, dia kutuk aku. Hara dia ni. Han nak tunjuk han pandai orang putih kan. Saya balas. Tuan, di depan saya ni semua orang Eropah. Takkan pun nak cakap Melayu. Tapi tengok, dia orang buat macam tu. Daripada 100 orang, sekong tu kutuk aku. Hara. Bukan suruh puji. Dia pun tajul pun nak kacau kita. Saya lah semua saya jawab. Hak seorang tu saya cabar hamai forum dengan aku. Hang kemas sangat tentang Islam. Mampu tak berani. Cerita macam tu. Ada masa kita kena action. At-takaburu al-mutakabirin sadaqatun, tu jawapannya. Jangan kita tawaduk ya, tak habis-habis. Nah. Jadi Nabi Musa juga berpadukan kepada Al-Quran. Tak percaya kita tunggu umur panjang. Dia kata nak turun minggu depan kot. Dia lah kata bukan saya. Pak tunggu beratok kan. Taman Selasih tu nama Semain Jemaat. Aku pun terkam di sini abang tu. Kan? Tu Quran. Quran saja. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsan ta'wila. An-Nisa 59. Kemudian beriman lagi terhadap nabi-nabi. Macam kita kata tadilah. Yang wajib kita imani, contohi siapa dia? Muhammad SAW. Kenapa kena contohi Nabi Muhammad? Sebab dalam hadis Imam Bukhari, bukan depa apa hadis, saya pun berhati hadis kat oi, bukan nak sombong. Ayat Quran insya-Allah lepas tak boleh menang lah. Surah sekian, ayat sekian, surah sekian, muka surat ni saya hafal habis ni. So lepas pegang saya nak bab muka surat ni bab apa. Tak saya lemah sangat bukan siapa, sombong. Orang semua tak betul. Depa yang faham. Hang baca ayat Quran, depa saya faham Quran, orang semua tak faham. No. Baca hadis, kita syarah hadis tak kena, depa yang kena. Saya menyampah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Suruh dia pergi cek surah ni. Surah 53 ayat 32. Allah marah panggil macam tu. Saya doa abang lah. Kita semua ada kekurangan. Tak apalah. Hang pandai bidah hadis, alhamdulillah. Amanah hang cakap betul kami ikut. Nabi. Kenapa kena ikut Nabi? Ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Muhammad? Hadis Bukhari. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad ialah Quran. Kan kita baca dah tadi. Quran ni relevan di sepanjang zaman. Jadi akhlak Muhammad itu Al-Quran, maknanya segala tindakan-tindakan beliau tidak pernah menyalahi Al-Quran. Justru Allah iktiraf, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Contoh utama dia. Lepas tu kena ikut dia. Yang ni untuk dia. Kena ikut Quran yang dia bawa turun. Kena berpandukan kepada petunjuk dia. Beriman betul 25 Nabi yang wajib diketahui.
Kan? Kalau nak sebut saja tak ingat tuan-tuan, kena nasyid Rehan baru ingat. Bagus juga dia buat. Kalau saja duduk tak ingat. Kan? Bila nasyid elok keluar. Bagus juga nasyid, kan tak bagus. Jadi nabi-nabi dia kata sini, dan terhadap nabi-nabi wajib kena beriman. Tapi yang kita nak ikut, yang kita nak contohi, insan ni saja, insan pilihan Allah. Tadi kita mula 7.45. Ada sejam lagi Pak Ji? Hampir tu berapa? 59 pun hampir ke? 56 pun hampir juga. Cakap biar terang. Umumnya takut tak terlajak kan. Malam siang saya duk ingat kita mula malam pukul 8 habis pukul 9 lah. Rupanya 7.45. Patut lepas duk tengok saya kerap. Ni ada duk tengok muka aku kerap. Lain clear. Kita ambil satu lagi. Yang kedua, memberikan harta yang disukai kerana cinta kepada Allah, kepada qarib kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin, pada orang-orang musafir, dan kepada orang yang hendak melepaskan dirinya dari pembudakan. Kita tanda dulu taman selesai. Tuan-tuan, di antara sifat orang bertakwa memberikan harta yang disukai. Kita boleh bagi, hak kita dah tak pakai. Bila orang ni kena musibah, kata kebakaran, tinggal selai pinggang, akak bagilah macam tsunami. Depa main tu orang Eropah tu pasal tsunami tu. Kan? Depa main buat kajian lama dah. Sepanjang 5 tahun dah. Peruntukan 9 juta. Bukan daripada Malaysia, luar negara. Yang main orang Sepanyol. Hak Sepanyol tu saya cakap Mexico kan dia. Tu yang dia gelak. Saya tanya dia, saya dipahamkan ada seorang Sepanyol. Yes. Ya, dia angkat. ¿Cómo estás? Dia terkejut. Haji, ¿cómo estás mana? How are you? Dia pun heran. Macam mana Ustaz tahu? Dulu aku rajin tengok Rosalinda. Hampa tengok nak aku acah ya. Telenovela Rosalinda. Tu dia pergelak. Hampa pergi tengok cara video tu 3 minit dah ucapan dalam bahasa Inggeris. Memang tak ada teks. Nak teks apa ringkas ya. Kalau panjang aku kena tulis degatlah. Kan? Ada Poland tu tuan-tuan, masya-Allah. Nama panjang je lah. Kan? Macam mana kita nak address dia ni? Saya kata sorry lah, aku tak boleh nak sebut nama yang panjang. Dia bagi kad. Dia kata kalau orang putih Christopher, kan senang. Nama dia A, Z, Z apa semua. Nak sebut je dah. Kira kawan kita tu nama susah nak eja, tapi boleh eja ke? Ana susah nak eja. Loh, apa tak gelak? Ana Swaneja apa tu susah nak eja. Nama dia boleh, kawan dia tak boleh nak eja. Orang Poland. Rupanya dalam Inggeris Christopher, kan senang sebut. Mau tak mau kena cakap orang putih kat depa. Kan? Tu pun dia kritik hangit. Jadi tsunami saya ingat bela. Saya kata kat rumah saya, jom kita pergi tengok tak apa berlaku. Kematian rupanya di Pantai Merdeka 12 orang. Yang kena pindah 126 keluarga. Dan mereka ni kerajaan, oleh kerana banyak sumbangan, dibina rumah banglo tuan-tuan ingat mereka di Pematang Katung, dapat seorang sebuah. Mereka main tu lah nak tengok apa-apa semua kan. Jadi saya pergi lah dengan rumah dia. Tengok tu dia pakaian terpakai bertimbun-timbun. Yang aneh tu Pak Ji, saya tunjuk kat rumah kan, tengok tu. Ada juga bagi baju dalam terpakai, tapi tak boleh pakai pasal tali putus satu. Nak sangkut macam mana aku tak tahu. Aku tak pakai baju dalam. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, bagi benda yang kita kasih, bagi duit. Lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran surah ketiga ayat 92. Ada satu cerita anak dia sakit, hendak masuk FB.
nak perlu sikit nak orang pakak bagi Pak Haji. Lebih pada apa yang dia hajati nak. Rezeki dia tak apa lah. Kan? Duk bagi kain kain tu rumah dah tak ada dah terbakar. Nak makan apa? Duk rebuih kain tu. Saat kampung gajah duduk, saat anjung. Buatlah kita ikutlah Quran. Orang bertakwa dia boleh bagi apa yang dia sayang, yang tu dia bagi. Malu kat Saidina Abu Bakar tuan-tuan. Nah, bila Nabi tanya apa lagi yang ada pada kamu, aku hanya tinggal Allah dan Rasul. Tu dia bagi semua. Kita nak sedekah RM1 lah. Nak masuk tabung tu niat kan. Nak bagi RM1 niat kat 100 macam. Tak malu kat malaikat lah. Kan? RM1 satu niat tu dah. Saidina Abu Bakar bagi habis, Khadijah licin, Omar separuh. Kita tu saya tanyalah, saya bagi apa? Saya memang habis tuan-tuan. Nah, minta maaf lah. Hak simpan saya pun licin. Apa macam mana? Hampa tu saya gaya-gaya lah. Kalau jadi wakil ayat, kalau kedekut memang papayung kau-kau kan. Main tengah jalan ustaz saya. Makanan ada tapi kasih lek rombo custom. India duit tak ada hati mania susah. Kena ulok malah dia tahu kita YB. Kan? Nak pi smile apa, pi ziarah orang meninggal ke apa kan? Pi kenduri. Tak berani bubuh envelope yang ada gambar aku. Bubuh envelope yang tak ada gambar. Dia tengok ni ustaz bagi, dia boleh atas. Tengok RM5 lah. Payah. Nah, memang payah. Nah, bagi benda yang kita kasih, yang kita sayang, duit. Nah, dia boleh beli barang tidak? Boleh beli pakaian baru. Tu bawa orang bertakwa. Jadi cukuplah untuk malam ni. Nah, sejam dah. Ngam-ngam sejam saya berletih tuan. Nah, memang tak ada rehat semua. Pagi, petang, siang, malam. Nah, jadi mudah-mudahan dipertemukan lagi insya-Allah. Macam biasalah kalau rasa nak menyumbang, kami dalam perancangan nak kena sebut ialah nak bina kantin. Sebab dulu masa PKP bajet lari. Bangunan tersergam indah, kantin tak ada. Budak-budak terpaksa makan dalam bilik kelas yang kosong. Jadi duk fikir-fikir 300,000 kat tuan-tuan, lah mana ada murah. Yang kalau bumbung atap mungkin murah lah kan. Atap rebiah. Nah, tapi tak apalah, apapun yang tuan-tuan nyumbang insya-Allah. Yang keduanya tuan-tuan, saya lupa nak abang, kami dah dilantik menjadi amil zakat negeri Kedah. Walaupun pembahagian kami dengan mereka tak macam Perlis. Dulu Perlis, jadi kerana kita ni dah duk Kedah, bagi kat Kedah Perlis 50-50. Kalau tuan-tuan nak pelepasan cukai, bayar 1,000 melalui sekolah saya. Kalau dulu Perlis, sekolah dapat 500, lembaga zakat Perlis 500. Satu untuk kau, satu untuk aku. Itu adil namanya. Tapi main Kedah, oleh kerana kita orang Kedah, lembaga zakat ambil 62%, kami tinggal 38%. Tapi tuan-tuan, saya rela benda tu walaupun pendapatan kami berkurangan, tapi lembaga zakat negeri Kedah banyak memberi manfaat kepada rakyat. Tuan-tuan pilih tanya macam-macam. Kalau tuan-tuan ada tanah atas nama sendiri, geran tu nama kita, kita masuk asnaf, dia bina rumah baru. Boleh. Tu dalam perancangan tu nak apa? Banyaklah tuan-tuan pergi tengoklah. Nah, dan sebut bila walaupun live saya usaha seorang doktor perubatan yang belajar di luar negara, tak dapat sijil kerana berhutang dengan universiti. Saya usaha buat surat cop sign, alhamdulillah zakat tolong lansaikan hutang dia, dan insya-Allah dengan izin Allah dia akan jadi doktor, dia akan buat housemanship tak lama lagi. Dulu mana ada macam tu. Bila tanya tiada peruntukan. Pergi ke mana? Dulu 140 juta, tahun lepas kutipan 280 juta sekali ganda. Jadi tuan-tuan bayar zakat kat negeri Kedah lah. Nah, kita nak orang
Orang-orang ni berterusan bagi balik pada rakyat yang memerlukan pertolongan. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Dan ladina amanu wa amilus solihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.